pekerja asing, pengambilan pekerja asing. Pada hari ini, Yang Berhormat Ketua Menteri telah mempengerusikan mesyuarat mengenai pekerja asing. Hasil daripada mesyuarat tersebut, yang pertama, Kerajaan Negeri Sarawak telah bersetuju untuk membuka semula kemasukan pekerja asing yang akan berkuat kuasa mulai 1 Mac 2021. Ingat, kuasa untuk meluluskan ini adalah sepenuhnya di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Saya harap para wartawan please record my statement correctly, because the other day there was some wrong report. Keputusan ini dibuat berdasarkan permohonan daripada industri yang memerlukan pekerja asing. Berdasarkan kelulusan ini, State Localization Committee telah meluluskan seramai 27,000 permohonan pekerja asing dalam sektor pertanian, perladangan, pembinaan, perbuatan, perkhidmatan, pengangkutan, restoran, kuari dan pelungan. Bahawa bagaimanapun pengambilan pekerja asing ini tertaluk kepada garis panduan ataupun SOP COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Keputusan kedua, Kerajaan Negeri Sarawak juga meluluskan pelaksanaan program rekalibrasi untuk pendatang asing tanpa izin. Pelan ini akan bermula pada 15 Mac dan saya hari ini menjemput Datuk Ken Libin untuk memperjelaskan apa dia program rekalibrasi untuk pendatang asing tanpa izin ini. Saya jemput. Saya bagi Datuk. Selamat petang semua. Untuk memperjelaskan apa dia program rekalibrasi, saya cuba ringkaskan. Program rekalibrasi parti pendatang asing tanpa izin merangkumi dua komponen. Pertama, program rekalibrasi pulang ataupun return recalibration. Program rekalibrasi pulang merupakan program membenar parti yang berada di Sarawak untuk pulang ke negara asal secara sukarela dan tertaluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Manakala komponen kedua ialah program rekalibrasi tenaga kerja ataupun RTK, kita sebut singkatannya, Employment Recalibration they call it. Program ini merupakan program khas memutihkan parti yang berada di negara kita Sarawak khasnya untuk digaji semula oleh majikan-majikan dan tertaluk kepada syarat yang telah ditetapkan. Di Kerajaan Negeri Sarawak telah menetapkan program ini berkuat kuasa dari 1 hari bulan Mac 2021 sehingga 30 hari bulan Jun 2021. Itu secara kasar apa dia program rekalibrasi. Untuk memperjelaskan lanjut, kriteria bagi parti yang dibenar pulang, bagi parti yang benar pulang, dia tadi dua komponen, satu parti dibenar pulang, kedua parti dibenar digaji semula. Jadi bagi parti yang dibenar pulang, mereka ialah di antara yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15(1)C, iaitu tamat tempoh PAS, overstay. Kesalahan kedua, melanggar syarat Seksyen 61C, iaitu tanpa PAS ataupun tanpa dokumen. Dan ketiga, mereka yang menyalahi salah guna PAS, iaitu menyalahi peraturan 39B. Jadi tiga kesalahan tersebut melayakkan parti-parti dibenar pulang. Okay. Jadi saya harap itu jelas. Bagi mereka yang nak pulang, ini bagi kesalahan 1 dan 2 tadi, Seksyen 15(1)C dan 61C,
parti tersebut akan dikenakan kompaun RM500. Okay, dia nak balik kena kompaun RM500 sebelum dia boleh pulang. Bagi kesalahan ketiga, iaitu melanggar PAS, salah guna PAS, dia dikompaun RM300. Jadi ada perbezaan, 500 dengan 300. Dan ini adalah terpakai kepada semua warga negara yang tinggal, yang menyalahi ketiga-tiga syarat tersebut tadi. Any parties present in Sarawak are qualified under this party program pulang, return recalibration ini. Okay, itu bagi rekalibrasi pulang. Bagi rekalibrasi tenaga kerja, saya ringkaskan di sini, hanya 2 kesalahan saja dibenarkan, iaitu melanggar Seksyen 15(1)C, tamat tempoh PAS, overstay. Ya, kalau dia overstay, dibenarkan dalam program ini. Kesalahan kedua ialah menyalahi peraturan 39B ataupun salah guna PAS. Contoh, dia ada PAS kerja, bekerja di syarikat ABC, tetapi didapati bekerja di syarikat XYZ. Itu dibenarkan. Negara sumber, bagi Sarawak dia menambahkan satu. Ada 15 negara sumber, Sarawak membenarkan satu negara sumber lagi, iaitu dari negara China. Di Semenanjung hanya 15 negara sumber. Kalau nak detail nanti kita bagi. Kemudian semua majikan yang dibenar mengaji parti ini ialah di sektor pembinaan, sektor perkilangan, sektor peladangan, pertanian. Di Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak memutuskan ada tambah lagi 3 subsektor. Sektor perkhidmatan, sektor pelombongan dan kueri, dan pembantu rumah. Jadi dibenarkan di Sarawak. Ini kuasa untuk membenarkan ini adalah di pihak kuasa Kerajaan Negeri Sarawak, ya, bukan Immigration Sarawak. Okey, jadi itu seperti yang berhormat Dato' Amar tadi sebutkan, kuasa adalah di bawah Kerajaan Negeri Sarawak. Bagi kriteria kelayakan parti yang dibenar bekerja, mereka akan dikenakan fee rekalibrasi sebanyak 1,500. Itu wajib. Every one of the party that the employers want to re-engage, mesti dikenakan bayar 1,500 plus tambah deposit 500 dan bayaran-bayaran levy yang lain. Okay? Levy yang sedia ada yang dibayar mengikut sektor dan mengikut visa negara masing-masing. Itu majikan tahu lah. Itu nanti ya, kita akan buat dalam bentuk FAQ nanti untuk dalam Facebook kita dan sebagainya. Dokumen perjalanan mesti sah laku di Sarawak membenarkan 3 bulan. Dokumen 3 bulan, lepas tu kena lanjut di konsulat ataupun embassy masing-masing. Okay. Seperkara lagi saya nak sebutkan di sini, tempoh dibenar bekerja bagi program RTK ini ialah 5 tahun dari tarikh PAS dia luluskan, 5 tahun. Tapi tempoh keberadaan di Malaysia, di Malaysia dan Sarawak ini tidak melebihi 10 tahun. Saya bagi contoh ya. Parti tersebut sudah berada di Sarawak 6 tahun. Walaupun dia dibenarkan 5 tahun sambung-sambung PAS tersebut, maka baki dia 4, maka dia hanya layak 4 tahun lagi. Katalah dia sudah berada di Sarawak 2 tahun, baru dia layak sepenuhnya 5 tahun. Sebab dia belum melangkaui maksimum berada di Malaysia 10 tahun. Jadi itu syarat dia, syarat umum dia yang saya boleh maklumkan pada petang ini. Itu saja yang amat berhormat. Any further discussion nanti kita akan buat dalam FAQ.